So patah balik. Okay, so sudut tunduk awak yang warna biru ni. Bukan, jangan kata, oh cikgu sudut tunduk ni sebab kita tengok daripada J, so kita tengok ke bawah kan. Cikgu kata sudut tunduk tu ke bawah. So saya pun labelkan sudut tunduk tu dekat dalam, dekat bawah J tu. Bukan. Salah. Sudut tunduk tu dia akan jadi macam ni. Okay, macam ni lah maksudnya. Kalau kita labelkan betul-betul, sebenarnya sudut tunduk tu dia dekat sini. Okay, sini sudut tunduk dia. Alright. Sini sudut tunduk dia. Dan yang mana kalau kita buat garisan, ini kan K dengan M kan? Okay, awak buat dia garisan putus-putus satu lagi. Kan dia jadi bentuk segi empat tu. Segi empat tepat. Okay, ini sama panjang dengan ini 30. Okay, dan awak dah belajar sudut. Kalau awak nampak Z macam ni, okay, ataupun Z macam ni, ini nama dia 3 atas 1 yang awak dah belajar. Nama dia adalah sudut selang seli. So, makna kata dekat sini, sudut tunduk dekat sini, dekat J ni, okey, nilai dia adalah dekat sini. Sama dengan dekat sini juga. Cikgu pakai warna lain lah, warna biru. Okey, sudut tunduk ni cikgu pakai warna biru. So, dekat sini. Okey, 63 darjah. Okey, itu cara kita nak kenal pasti sudut tunduk. Okey, bahaya sikit. Kalau sudut dongak, senang, tak ada masalah. Sudut dongak, awak tengoklah daripada, awak tengok ke atas. Dia apa-apa mesti cari garisan mengufuk. Okey, kebanyakan salah sebab kita pergi anggap, oh, tengok ke bawah, so kita sambungkan J pergi M, so sudut tunduk kita kata dekat sini. Bukan, dia dekat luar sebenarnya. Dan dia ada kaitan dengan nilai Z. So dekat sini lah. Sini pun 63 darjah juga. Okey, macam tu. Awak kena faham dulu kedudukan untuk sudut tunduk. Okey, so sudut tunduk dia dekat sini. Okey, kita patah balik kepada soalan tadi. Ni cikgu akan guna soalan. Lepas tu dengan website tadi lah. Senang nak cari sonteng sikit. Okey, soalan pun minta kita kira sudut dongak M dari L. Allah, senangnya. Sudut dongak M dari L. Okey, sudut dongak tak ada masalah. So, awak tentukan pemerhati dari titik L. So, L dekat sini. Okay, awak mendongak ke atas. So, awak sambungkan garis putus-putus tu dari L pergi ke M. L, okay, pergi ke M, dah ada garis putus-putus. So, sudut dongak awak akan jadi dekat sini. Okay, sudut dongak. Alright, kalau perasan dia masih lagi dikira daripada garisan mendatar. Dia apa-apa sudut tunduk dengan sudut dongak mesti dikira daripada garisan mendatar. Okay, so kita keluarkan untuk yang ini, untuk ini, dia akan jadi segitiga lah. Kena senang lah tu. Okay, theta sudut dekat sini tak tahu. Okay, sini panjang dia L, LN 30. Sini MN panjang dia 12. Sini 90 darjah. Awak ada O bahagi dengan yang ada nilai adalah A. So, nak kira sudut, awak akan pakai O dengan A. Nak pakai formula apa ni? Toa Kaso. Mana satu? Ha, awak ada O, awak ada A. Awak nak pakai siapa ni? Tangent ke, tan ke, cos ke, sin? Okey, terima kasih untuk jawapan pakai tan. Ingat Cikgu tak tahu macam mana cikgu awak ajar cara ingat dia. Okey, awak ingat tiga. Toa, cah, so. Ni bahasa Inggeris lah. Okey. Kalau awak buat ayat, dia jadi macam ni. Um, toa, cah, so. Okey. Okey. Pak Cik Tan. Tak nak lah. Pak Cik, Pak Cik pula. Okey. Pak Cik So and Aunty. Pak Cik So and Aunty Chah dah tua.
Dah itu cara cikgu ingat lah. Okay, Pak Cik So and Aunty Chah dah tua. Pak Cik So dengan Aunty Chah ni dua-dua laki bini lah. Dua-dua dah tua. Okay. So, pakailah formula tangent. Okay, masukkan nilai tangent. Okay, sudut. Okay. MLN ataupun NLM. L mesti dekat tengah. MLN. Okay, sama dengan O. Nilai O tadi dapat 12. Perkan dengan 30. Lepas tu, shiftan. Pindahkan sudut MLN sama dengan shift tangent 12 per 30. Okay, so kita pakailah kalkulator. Ni takkan awak nak pakai cara manual kan? Okay, pakai kalkulator, awak akan dapat jawapan dia 21.8 darjah. So, ini adalah nilai untuk sudut dongak titik M dari titik L. Okay, 21.8 darjah. Okay, cikgu bagi masa sikit kalau awak nak salin ataupun kalau awak dah buat boleh check jawapan. Okay? Ataupun screenshot lah. Awak screenshot dulu nanti baru tengok balik. Okay. So untuk soalan A settle. Ingat sudut dongak dan sudut tunduk mesti dikira daripada garisan mengufuk, okay, dari titik pemerhati dekat mana mata awak letak. Macam tu. Sudut dongak tak ada masalah. Sudut tunduk yang biasa problem sikit sebab dia akan mengganggu kiraan kita. Okay, so ini dia punya nota sikit lah yang cikgu dah conteng tadi. Okay, so sudut tunduk. Okay, kalau macam soalan ni sudut tunduk 63 darjah tu sama dengan dekat sini, dekat kedudukan M ni. Okay, awak jangan kata, oh M ni sudut dongak cikgu. Bukan, yang warna biru ni, ini adalah sudut tunduk M daripada J. Dia ada kaitan dengan sudut selang seli tingkatan, tak silap cikgu, tingkatan satu yang awak dah belajar. Okay. So ni cikgu adjust sikit lah. Kita padam. Kan complicated. Kesian pula kat awak. So cikgu padam dengan garisan ni. Okay. So sudut tunduk dekat sini. Macam tu. Okay. So ini sudut tunduk. Okay. Sudut tunduk M dari J. Sama juga dengan yang ini. Okay. Selesai. Untuk soalan soalan 3A. Nombor tu cikgu tak buang. Okay. Kalau ada soalan terus tanya Cikgu akan pergi agak laju sebab cikgu nak habiskan set satu kalau boleh hari ini juga. Okey. Soalan seterusnya. Soalan B. Panjang JL dalam cm. Allah, ni kan dah kira dia tadi. Yang mula-mula tadi tu. Kan dia kata JK sama dengan KL sama dengan MN. Dia beri nilai MN tu 12. So, yang B ni awak tambahkan aja. 12 tambah 12 dapatlah 24. Dah settle. Unit jangan lupa. Okay, 24 cm. Nampak je kebat. Tapi soalan ni simple je. Dia tak complicated pun. Okay, so soalan B ni jawapannya adalah 24 cm. Okay, soalan muka surat yang pertama selesai. Okay, sekarang kita beralih kepada soalan untuk muka surat yang kedua. Okay, masih lagi sudut tunduk dan juga sudut dongakkan. Okay, kita baca dulu lah macam biasa. Kirajah menunjukkan dua batang pokok JM dengan KL yang terletak di atas tanah mengufuk. Awak tengok. Dibagi ni bukan saja-saja tau. Tanah mengufuk, tanah mendatar. Dia ada sebab dia. Okay. Ni dibagi hint dekat awak. Okay. Ini gambar dia. So cikgu copy dulu Nak conteng kat sini ruang tak cukup banyak. Kang awak pening kepala pula kang. Okay, cikgu copy dulu gambar ni. Okay, besarkan sikit. Bagi senang nampak. Okay. So, okay.
Diberi tita. Nilai sudut dekat sini adalah J. Okay, J ni, cikgu nak tanya, tita ni, ini sudut tunduk ke sudut dongak? Yang ni. Cikgu letak gambar matahari tu. Tunduk ke sudut dongak? Okay, terima kasih. Siapa ni? Aisyah. Ya, sudut dongak. Okay, so kita labelkan dulu. Cikgu pakai warna merah pula lah. Okay, yang tita ni dia adalah sudut dongak. Okay, ini sudut dongak. Alright. Okay, patah balik kepada kertas. Diberi jarak antara dua pokok ialah 12 meter. Okay, jarak antara dua pokok ialah 12 meter. Maksudnya, ini adalah nilai untuk garisan ML lah. Tanah mengufuk ni jarak dia 12 meter. Dan sudut dongak ialah 34. Sudut dongak ni tadi yang dekat J tu. J sama dengan 34 darjah. Okay. Jika tinggi pokok JM ialah 1 meter. Okay, 1 meter cenonet pokok ni. Cari tinggi pokok untuk KL. Okay, ini berapa tinggi dia? Okay, senang je. Cikgu buat dekat slide dekat ni. Senang sikit. Okay, mana tadi? Ini. Alright, so ini tadi 12. Ini nilai dia 1. Okay, diminta awak kira K sampai L ni berapa nilai dia. Ya Allah, ni senangnya. Dia dah bagi sudut dongak. Okay, awak tahu ML ni nilai dia 12. Sama dengan yang ini 12. Okay, ini nilai dia 1. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah, okay, ini kan 90 darjah. Okay, ini kan 90 darjah. Okay, awak cari dulu panjang daripada K sampai sini dulu. Cari dulu sebab sini dah memang 1. So, awak cari panjang yang ini. Okay, guna segitiga ni. Lepas tu nanti tambahkan dengan, okay, yang 1 meter tu. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Cikgu lukis balik kat sini. Okay, K sampai sini So, sini tita dia bagi tadi 34. Okay, ni 90 darjah. Ni hypotenuse H, ini O, ini A. Okay, awak nak cari yang ini. Ini awak nak kena cari. Okay. Tapi yang ini yang diberi nilai adalah A sama dengan 12. H dia tak bagi tapi dia bagi theta. Okay. So dia akan jadi macam ni. Okay. Awak ada O, awak ada A. Okay. Awak pakailah tangent. So tangent 34 sama dengan O. Kita buat, inilah cikgu buat huruf O ni. O bahagi dengan A. 12. Okay, awak nak cari O. So pindahkanlah. 12 darabkan dengan tangent 34. Okay, sama dengan O. Okay, tolong kirakan nilai O ni dapat berapa? Panjang dia. Panjang sikit. Ni O. Ini memang 1. Okay. Sepatutnya awak dapat jawapan. Cari dulu. Nilai O ni berapa? Dia punya, orang kata panjang ni. Daripada K sampai ke O ni. Cari yang ni dulu. Nanti baru tambahkan dengan 1. Awak jangan tambah sekali arung dulu. Sebab ni dia ada markah asing-asing. Okay. Apa ni? Nuha 8.09. Okay, betul. Okay, 8.09. Okay. Tapi kena hati-hati. Cikgu saya dah dapat jawapan. So, saya tinggal jawapan saya macam ni. Awak akan dapat markah. Tapi, kalau contoh soalan ni 2 markah, mungkin awak dapat 1 markah je. Okay? Sebab awak lupa untuk tambahkan dengan 1. Sebab soalan ni tadi kata, okay, cari tinggi pokok KL. So, KL awak kena tambahkan lah. Okay, KO, awak tambahkan dengan OL. OL. Cikgu mana datang O ni? O ni tambah sendiri.
Okay, so KO tadi kita dapat 8.09 tambah 1. So, jawapan akhir awak akan dapat 9.09 meter. Settle. So, ini jawapan untuk nombor 4. Okay, 9.09. Yes, that's good. Okay, alright. Apa lagi? Okay, kalau soalan tiba-tiba ditukar. Soalan yang sama ni. Okay, cikgu tukar eh. Sudut tunduk. Okay, tak payah kira pun. Tak maaf yang belah kiri cikgu punya writing pad ni dia ada problem sikit. Okay, sudut tunduk. Okay, katakan J dari K. Okay. Macam biasa, kenal pasti dulu. Okay. Pemerhati. So, pemerhati tu dia mesti lepas perkataan dari. Okay. Dia macam locus lah. Kalau locus lepas perkataan dari tu dia jadi syarat. Okay. So, ini tempat awak letak mata. Okay. Pemerhati. Okay. Hodohnya tulisan. Okay. Pemerhati. Tempat awak letak mata. Okay. Awak letak mata awak dekat K. Okay. Sudut tunduk cikgu pakai warna hijau Okay. Awak jangan kata, oh, kan dia ada segitiga macam ni. So, setan adalah sudut tunduk dekat sini, cikgu. Salah. Ini bukan sudut tunduk. Okey. Awak kena buat satu garisan mendatar. Okay, macam ni. Okey. Kemudian baru labelkan. Sudut tunduk K dekat sini. Okey. Cari bentuk Z. Okey. So, dekat sini dengan dekat sini. So, sudut tunduk kita akan jadi 34 darjah juga. Okey. Macam itulah. So, ini sudut tunduk dia. Awak jangan ambil nilai dekat dalam ni. Sebab kalau awak ambil nilai dekat dalam ni, nanti bila kira, nilai dia akan lari sikit. Nanti kita akan tengok contoh soalan. Tapi tu dekat set 2. Tak apa, kita tengok macam mana. Okay? Alright. So, settle untuk basic sudut tunduk dan juga sudut dongak. Tuah kasur jangan lupa. Kenal pasti. Garisan jangan lupa. Kemudian sudut tunduk, sudut dongak. Okay, tengok. Dia tanya apa? Kalau sudut dongak, senang. Kalau sudut tunduk, awak kena hati-hati sedikit. Okay? Alright, settle untuk yang ini. Ada soalan setakat ni untuk sudut tunduk dan sudut dongak? Sebelum kita sambung, tak feel tak ada kamera. Cikgu tak boleh nak express my expression. Kamera pula ada problem. Okay, boleh? Ini boleh So, kalau boleh. Oh, cikgu saya nak salin. Sekejap, sekejap. Cikgu bagi. Ah. Kalau ada soalan, terus tanya. Jangan diam je. Hmm. Cikgu tak dapat nak cover semua. Tapi kita cover mana yang boleh lah. Dan ini nanti SPM akan keluar lagi. Okay. So janganlah lupa. So nanti andai kata wasa awak dah habis kan. Okay, tak apa awak dapat markah berapa tu tak apa. Tak ada masalah. Yang penting awak ada masa sebelum masuk tingkatan 4. Okay. Start awal persiapan SPM tu. Buat siap-siap ulang kaji daripada tingkatan 1. Nanti tak adalah awak tunggu nak masuk SPM. Dan nak masuk SPM barulah awak nak tengok balik semua benda. Jenuh nanti cerita dia. Okay. Tengok dulu mana yang lemah. Okay, saya lemah bab ni, tingkatan ni. So, saya tengok balik. Buat dulu latihan. Okay. Dia macam tu cara dia. Jangan tunggu SPM untuk matematik. Kalau awak tunggu SPM, minta maaf cakap, awak memang kena struggle hard. Okay. Melainkan kalau awak memang hebat. Itu lain cerita. Okay. Alright. So, settle untuk yang ini. Kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Soalan muka surat yang ketiga. Pelan dan dongakkan. Ini cikgu ambil dua je. Kalau perasan, setiap satu topik tu cikgu ambil dalam dua soalan je macam tu. Sebab cikgu tak tahu pattern soalan macam mana cikgu awak akan keluarkan. Okay? Tapi cikgu awak mesti dah bagi hint-hint punya. So awak tengok je lah balik. Okay.
Untuk pelan dan dongakkan ni, dia biasa pattern ada dua jenis soalan je. Lukis ataupun satu lagi disuruh kenal pasti. Okay, dia dah bagi siap-siap macam ni. Lepas tu disuruh awak kenal pasti ataupun disuruh awak lukis balik bentuk 3D. Itu agak mencabar. Okay, harap-harap bukan keluar yang itu. Harapnya lah. Okay, sebab itu agak mencabar. Okay. Kita tengok soalan yang kelima ni, muka surat yang ketiga. Raja menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat sama. Kita dah bagi hint siap-siap dekat sini. Okay, tapak dia segi empat sama A, B, C, D. Okay. Terletak pada satu satam ufuk, trapezium ABGF. ABGF ialah keratan rentas. Okay, keratan rentas. Keratan rentas tu maksudnya bentuk asal dia lah. Okay. Segi empat tepat ADEF. ADEF ni pula. Dan juga BCHG ialah satah condong. Sengit. Satah yang sengit. Okay. So kita highlightkan dulu dekat sini. So ni tak ada apa-apa sangat. Okay. Padankan arah pandangan dengan unjuran ortogon bagi prisma itu. Okay. Tengoklah satu-satu. Okay. Soalan A. Unjuran ortogon pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah H. Awak kalau keluar soalan pelan dan dongakkan, awak tak payah rajin sangat duk baca soalan tu satu-satu. Kalau macam contoh ABC tu kan, awak cari dari arah mana. Okay. Sebab biasa soalan dimemangkan direct. Dari arah mana. Ataupun kadang-kadang dia akan bagi pelan ke, sisi mana. Okay. So dari arah H. Ya, awak tengoklah dekat sini. H ni. Mana H dia? Tak nampak pun. Mana tak H? Daripada arah W, sorry. Dari arah W. Okay, W ni. Awak pandang daripada atas ke bawah. Mata awak macam ni. Atas ke bawah. So ini W ni adalah pandangan pelan, pandangan atas. Okay. So bila pandangan atas, okay, bentuk dia biasa kalau pelan cikgu akan mulakan dengan tapak dia lah. So tapak dia adalah yang ini. Kita sketch dulu. Okay, sketch dulu. Allah. Okay. Tapak dia tadi dia kata tapak dia adalah A, B, C, D. Yang bawah ni tapak dia. Yang cikgu warna merah ni dia punya tapak. Okay. So kita sketch dulu. A, B, C, D. Okay. Kemudian, dekat atas ni, dia ada E, F, G, H. Okay. E, F, G, H ni, dia segi empat. Segi empat. Apa ni yang kata? Segi empat tepat juga. Okay. Kejap Segi empat tepat. Okay. Bila segi empat tepat, okay, awak tindankan dia atas segi empat sama. So, yang ini, dia akan jadi garisan ni macam ni lah. Garisan nyata. Okay, kenapa garisan nyata? Sebab yang ini mewakili garisan EF. Yang kedua ni pula mewakili garisan HG. Awak lukis nyata sebab nampak. Okay, garisan nyata maksudnya itu adalah garisan tu awak nampak. Okay, apa-apa lakar dulu. Jangan terus main buat aja. Okay, so daripada pandangan W, inilah jawapan dia. Okay, so kita padankan dengan yang pertama. Okay, settle untuk soalan A. Eh, eh. Problem sikit dia punya drawing pad ni. Okay. So, ini pandangan atas Cikgu harap tak ada masalah lah. Dan berdoalah semoga cikgu awak tak keluarkan bentuk yang pelik-pelik. Okay. Alright. Seterusnya kita pergi kepada soalan B dari arah X. Okay, cikgu pakai warna lain lah. Kalau semua warna sama kan awak pening lah. Mana satu cikgu? Cikgu pakai warna hijau cair ni. Okay, dari arah X. Okay, kenal pasti dulu. X tu daripada depan. Mata awak ke depan macam ni ha. Okay.
X ni pandangan depan. So, bila pandangan depan, awak akan nampak bentuk dia adalah bentuk trapezium. Cikgu pakai warna hijau ni. Okay, awak akan nampak trapezium. Dan disebabkan trapezium ni sama dengan trapezium dekat belakang ni, so dia hanya akan ada satu bentuk trapezium je lah. Macam ni. Allahu Akbar. Macam ni. Hmm. Mengada-ngada dia begini. Okay, condongkan sikit. Lepas tu, okay, cantumkan. Label. Kalau dia suruh label, ini garisan E dengan F atau F dengan E. Yang nampak, okay, daripada mana awak nampak, itu yang awak kena tulis dulu huruf dia. Sebab awak tengok dari X. So, awak kena label F, G, A, B dulu. Okay, F, G. Ini A. Ini B. G ni kawan ni dengan H. So, buatlah apa ni? Ni lah. Garisan ni. Tiba-tiba blank nama dia. A padanan dengan D. B padanan dia dengan C. Okay, dah macam tu je. So, padankan dekat sini. Okay, daripada X. Alright. Padankan dengan X. Alright. So, B jawapannya adalah bentuk yang ketiga. Okay, macam ni Kalau dia keluar macam ni, heaven. Sangat senang untuk dilukis. Okay. Soalan seterusnya. Kita pergi laju sikit. Cikgu pakai warna biru pula. Okay, cikgu pakai warna biru. Unjuran dari arah Y. Tak tukar warna pula. Okay, seterusnya dari arah Y. Okay. Arah Y. Okay, Y ni daripada tepi. So, tepi ni awak nampak yang warna biru ni. Okay, ini satu cukup lah. Okay, awak nampak bentuk uh, satah satah condong. BCGH. Okay, BCGH. Okay, so ni awak padankan. Memang satu jawapan je ni. So, padankan dekat sini. Okay, so kalau kita lukis, dia akan jadi macam ni lah bentuk dia. Okay, yang ini G kawan dia dengan F. Point yang ini H kawan dia dengan E. Yang ini B kawan dia dengan A. Dan yang ini C kawan dia dengan D. Okay, seterusnya biru cair pula. Dari arah Z. Okay, Z tadi daripada tepi sama je. Okay, sama je. Okay, sata condong tadi. Okay, so yang mana biru cair tadi. So, dia samalah jawapan dia. C dengan D ni jawapan dia sama. So, ni awak ni lah. Okay, cuma beza dia adalah dekat label. Kalau label dia akan jadi macam ni lah. Okay. Ni awak tengok daripada arah Z. So, arah Z awak akan nampak huruf E, F, D, A dulu. E, F, E, F, lepas tu D, A. Okay. Yang awak nampak tu yang awak kena tulis dekat depan huruf dia. Kemudian buat bukan sempang. Slash itu. E dengan H. Yang ini F dengan G. D dengan C. A dengan B. Dah macam tu je. Okay. So jawapan pertama tadi. Padanan dia dengan bentuk pertama. Dari arah X. Warna hijau. Padanan dia dengan bentuk yang ketiga. C dengan D. Padanan dia adalah bentuk yang kedua. Sama. Cuma dari segi label dia berbeza sedikit. Okay. So settle untuk soalan yang ini. Kalau lah soalan keluar macam ni, senang aja. Tak susah pun. Okey, soalan seterusnya. Muka surat yang keempat.
Cikgu zoom out sikit. Okay. Tada! Ini masih lagi soalan yang senang Okay. Kalau soalan pelan dan dongakkan, dia keluar macam ni. Dia tak bagi awak yang ada empat apa tu, yang ada garisan tu, yang ada 45 darjah tu. Kalau dia keluar macam ni senang. Awak lukis ikut pandangan dengan nilai dia lah. Tapi kalau awak lukis, kalau diberi macam ni, okay, awak kena hati-hati. Okay. Kalau 45 darjah awak, cikgu buat kat sini Kalau 45 darjah awak dekat sini, so secara automatik ini akan jadi sebelah 45 darjah tu akan jadi pandangan atas ataupun pelan. Okay. Tapi kalau 45 darjah tu dibagi dekat sebelah kanan, so secara automatik pelan awak terbalikkan. Dia akan jadi dekat sebelah sini. Okay. Ha. Tapi soalan ni dia tak bagi macam ni. So, awak lukis sajalah. Okay. Tak payah lukis ikut yang ini. Tak perlu. Kalau soalan tak bagi, tak payah. Okay. Kita tengok soalan. Raja menunjukkan gabungan bentuk sebuah kubus dan sebuah piramid tegak. Okay, ini cikgu copy dulu. Sekejap Seterusnya, copy. Kita ambil yang ini. Okey, menggunakan skala 1 cm mewakili 10 cm. Ini dia ada gabung sikit dengan lukisan skala. Tapi kategori mudah lah. Okey, awak jangan pergi lukis. Alamak, ni cikgu dibagi 50, 30. Saya pun kena pakai. Kena lukis sebiji 50 cm. Jangan. Sebab soalan ni dah bagi siap-siap. Menggunakan skala 1/10. So, awak tukar lah. Okey, tukar ini. Alah, ni tak tahu kan. Dia akan jadi 5 cm. Ini dia akan jadi 3, 3, 3. Okey. Ingat nak tukar. Kalau dibagi, lukisan skala. Okey. Diminta awak tukar kepada objek sebenar. Nilai kepada objek sebenar. Ini awak kena darab dengan skala. Kalau diberi objek sebenar, disuruh awak tukar kepada lukisan skala. Ini awak kena bahagi dengan nilai skala. Okey, so ini 50 bahagi. Okay, skala dia tadi 1 mewakili 10. So, bahagi dengan 10. Okay, 50 bahagi 10. Lepas tu 30 bahagi 10. Dapatlah 5. Dapatlah 3. Ni dia gabung sikit je dengan bab lukisan skala. Bab yang keempat. Okay, alright. So, menggunakan skala 1 untuk mewakili 10 cm, lukis pelan pandangan, pelan pepejal daripada X. Ini kan pelan. Okay, dilihat dari X. Cikgu lakar, cikgu tak lukis yang real punya sebab tak nak makan masa. Okay, so apa-apa awak mula dengan tapak dia. Mata awak dekat sini. Okay, tapak dia adalah yang ini. Okay, awak dah nampak dah. Ini 3, ini 3. So secara automatik bentuk ni adalah segi empat sama. Square. Okay, lukis dulu segi empat sama. Okay, so ini secara automatik setiap sisi ni dia akan jadi 3 cm. Cikgu lukis gambaran je. Kita awak lukis lah betul-betul. Alright. So ini dia punya tapak. Disebabkan ada piramid. Awak tengok daripada atas awak akan nampak bucu ni. Okay, bucu ni lukis kat mana cikgu? Okay. Daripada atas awak akan nampak bucu dan awak akan nampak garisan tepi ni. So ini awak tak payah ukur. Awak terus sambungkan aja. Okay. Sambungkan je. Allah sangat bengek cikgu punya ni. Sambungkan je penjuru ke penjuru. So secara automatik yang tengah ni ini akan jadi awak punya bucu piramid. Dah macam tu je. Tak payah duk ukur-ukur. Okay. So ini masih lagi kategori soalan yang senang. Right? So nanti lukis ikut skala ni. Tapak dia mesti semua 3. Lepas dah lukis semua, nanti awak cantumkan bucu pergi ke bucu. So tempat pertemuan tu
Okay, pertemuan tu adalah bucu untuk piramid tu. Okay, so settle untuk soalan yang pertama. Pandangan pelan dari X. Dan ingat, pelan dan dongakkan setepat yang boleh. Pensel pastikan tajam. Sebelum lukis betul-betul, apa-apa awak lakar dulu, sketching dulu. Jangan duk terus nak lukis. Kan salah satu nak kena padam semua. Leceh. Okay, elok-elok boleh buat kan, tak boleh buat. Okay, untuk ini settle. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua, awak dekat kertas tu cikgu tunjuklah sikit. Cikgu tak boleh nak copy semua ni. Okay, soalan kedua ni dia kata, lukis dongakkan sebagaimana dilihat dari Y. Okay. Y ni pandangan depan. Okay. Y ni pandangan depan. So, awak ikutlah bentuk dia. Ni tak complicated. Okay. Dari pandangan Y. Tukar warna lah. Okay. Dari Y. Okay. Sketch dulu. Awak akan nampak bentuk yang ini. Okay. Ini pun segi empat. Oh, sorry. Segi empat sama juga. Segi empat. So lukis dulu. Sketch dulu. Padam. Sketch dulu. Jangan duk main lukis je terus. Okay. Allah. Awak jangan ikut cikgu Jangan contohi cikgu. Saya ingat bengit. Okay. Lepas tu, labelkan. Ini nilai dia tiga. 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 Sini pun tiga juga. Okay. Lepas tu kan piramid. Awak akan nampak yang ini pula. Segitiga ni. Okay. Segitiga ni nak lukis macam mana cikgu? Okay. Untuk segitiga ni, awak kena guna nilai yang 50 ni. 50 ni tinggi. Okay. Tinggi keseluruhan. Sekarang ni, awak nak lukis daripada sini sampai ke puncak. Okay. Panjang asal dia 50. So, yang ini awak tolakkanlah. 5 tolak 3. So, dia akan jadi ukur daripada sini sampai sini. Awak akan dapat, okay, 5 tolak 3 awak akan dapat 2. Okay, 5 tolak 3 awak akan dapat 2. Katakanlah 2 cikgu dekat sini, nanti cantum aja. Dah, settle. Macam tu je. Okay, ni cikgu padam Kalau awak kata yang garisan ni 3 pula. Okay, sini sampai sini 2, sini 3. Okay, sinilah kita keluarkan. 5 tolak 3 awak akan dapat 2 cm. Dah, settle. Macam tu je. Okay, ni masih lagi senang. Dia tak complicated lah bentuk ni. Kalau set yang kedua tu, dia susah sikit. Okay, so settle untuk soalan yang ini. 4 markah. Okay, muka surat 4 settle. Okay, ada soalan setakat yang ini? Tengok dulu kertas. Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, okay, kita beralih kepada muka surat yang seterusnya. Locus. Soalan panjang melibatkan pertemuan locus. Confirm lah dia keluar macam ni. Cikgu awak ada bagi tahu tak locus macam mana yang akan keluar? Tak ada. Tak ada. Okey. Cikgu rasa ada dua kemungkinan. Sama ada macam ni ataupun yang senang punya dia suruh lukis yang asas. Tapi takkan naik dia nak bagi cikgu awak nak bagi senang kat awak kan. Okey. So, ingat kalau locus soalan dia panjang. Tapi sebenarnya simple, tak susah pun. Okey, kita tengok dulu persoalan. Okey, Raja menunjukkan oktagon. Okey, tak nak baca. Lukis. Okey, yang pertama. Okey,
Dia apa-apa kalau soalan lokus ni, awak cari dulu perkataan dari dengan syarat dia. So dekat sini dia kata dari, awak nampak dari dekat sini. Garis lurus AB. Okey, garis lurus AB ini adalah satu garisan. Kalau satu garisan, secara automatik, lokus awak, mana cik nak conteng ni? Okey, kalau satu garisan, apa nama lokus dia? Pembahagi dua sama ataupun pembahagi dua apa? Okey, sekejap tengok Okey, garisan AB awak macam ni. Okey, garisan AB awak macam ni. Kita lakar dulu. AB awak macam ni. Okey, so lokus awak sepatutnya bila awak ada satu garisan, maka lokus awak akan jadi dua garisan selari. Yang warna biru ni. Okey. Inilah lokus dia. Ini pun lokus dia. Okey. Awak ada satu garisan. So lokus awak akan jadi dua. Alright? Okey, cikgu pakai warna biru Untuk lokus ni cikgu pakai warna biru nanti. Okey. Keadaan jarak. Okey, lepas tu kena pasti jarak dia sentiasa 3 unit. Okey. Lokus bagi titik Q. Q ni tak ada dalam gambar. So yang tak ada dalam gambar, inilah nama lokus dia awak kena lukis. Okey, lokus Q. Okey, 3 unit dari garis lurus AB. Okey. Kalau soalan keluar macam ni, dia dah bagi bentuk siap-siap dan dia bagi kotak macam ni. Okey. Garisan AB awak dekat sini. So awak tak payahlah, awak tak payah rajin, awak tak payah nak buat guna jangka lukis, tak payah. Sebab soalan ni dia dah bagi siap-siap. 3 unit dari AB. So awak kiralah 3 kotak dari AB. Lepas tu gariskan. Satu, dua, tiga. Dia dah bagi ini kat sini dah, locus Q. So pakai pembaris. Ini awak pakai pembaris. Awak gariskan aja. Ini tak payah pakai apa ni orang kata? Tak payah pakai jangka lukis. Sebab dia dah bagi bentuk di dalam kotak. Okay, tukar warna biru. Okay, satu je. Awak buat satu garisan je. Sepatutnya ada dua. Kat bawah ni satu lagi. Tapi tak payahlah sebab ni dia dah beri bentuk. Okay. So satulah. Lukis yang di dalam bentuk saja. Luar bentuk sepatutnya ada satu lagi lah dekat sini. Okay, sepatutnya ada satu lagi. Tapi ni tak payah lukis. Okay, melainkan kalau dia tak bagi, dia bagi awak apa ni? Dia tak bagi awak bentuk dengan kotak macam ni. Okay, so cuk kita dekat sini. Okay, kira 3 kotak dari AB. Lepas tu gariskan. Okay, inilah 3 unit awak. Okay, cikgu label lah dekat sini. 3 unit. Dah, soalan A tu settle. A1 tu settle. Tak payah huraikan cikgu nak kena label ke nama lokus ni tak payah. Sebab soalan ni dia baik. Dia baik hati. Dia dah lukiskan untuk awak dah. Locus Q dekat sini. Okay. Alright. Soalan seterusnya. Locus bagi titik R. Cikgu pakai warna lain lah. Warna apa? Merah lah. Okay. Locus bagi titik R yang bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa 6 unit dari titik A. Okay. Cari perkataan dari titik A. Awak ada satu titik. Bila awak ada satu point, okay, secara automatik, locus awak akan jadi bulatan. Hari tu cikgu ada ajar, yang join kelas hari tu, cikgu ada ajar cara nak ingat dia. Okay, satu titik. Okay, satu titik, locus awak akan jadi bulatan. Kalau awak ada dua titik, okay, dua titik, locus awak akan jadi, cuba pakai warna lain lah. Satu garisan dekat tengah.
Okay, ini nama dia satu garis lari. Okay. Yang pertama, yang kedua. Okay. Kalau lokus awak, warna apa nak pakai ni? Purple lah. Okay, lokus yang ketiga, awak ada satu garisan, satu garis lurus. Okay, satu garis lurus. Maka lokus awak akan jadi dua garisan selari. Tengoklah garisan garis lurus awak tu dekat mana. Okey, pembahagi pula. Ya, ini nama dia pembahagi. Kenapa pembahagi? Sebab, okey, awak kena guna jangka lukis. Okey. So semua ni pakai jangka lukis sebenarnya. So nama dia pembahagi dua garisan selari. Ini lokus dia. Dan ingat jarak dia mesti sama. Okey, sama jarak. Okey, apa lagi? Satu garis lurus. Kalau ada dua garis lurus, pakai warna lain lah. Hijau pula. Saya tambah kat sini. Kalau ada dua garis lurus. Macam ni. Katakan. So locus awak akan jadi dekat tengah. Cikgu pakai warna merah. Locus cikgu pakai warna merah lah. Senang sikit. So locus awak dekat tengah. Alright. Ini nama dia. Okay. Uh, apa ni? Garisan selari juga. Ni pembahagi satu garis lari. Pembahagi satu garis selari. Nanti cikgu share dalam grup. Okay, ini locus. Okay, satu, dua, tiga, empat. Satu lagi yang ada dua garisan yang bertindan tu. Warna inilah. Allahu Akbar. Okay, bila ada dua garisan. Okay, dua garis yang bertemu. Cikgu pakai bertemu Okay, so locus awak akan jadi pembahagi dua sama sudut. Okay, locus pembahagi dua sama sudut. Maksudnya sini, kalau sini A darjah, sini pun A darjah juga. Alright? Ha, kena tahu basic cara lukis locus dulu. Baru awak boleh buat soalan panjang. Kalau basic yang asas bentuk locus ni pun awak pening-pening kepala lagi, awak kena refresh balik. Okay? Satu titik ingat bulatan. Dua titik. Okay? Nah, dua titik ni awak tengok dua titik. Yang warna biru ni. Garisan selari dekat tengah. Kalau ada satu garis lurus. Okay? Locus awak akan ada dua garisan. Kalau ada dua garis lurus. Locus awak akan jadi dekat tengah. Pembahagi satu garis lari dekat tengah. Dan kalau ada dua garis lurus yang bertemu. Locus awak akan jadi pembahagi dua sama sudut. Okay? Nama pun kena tahu nama locus tu. Jenis locus. Sebab kadang-kadang soalan akan suruh awak huraikan. Apa benda nama locus ni? Apa jenis locus dia? Okay, so settle untuk yang ini. Tak settle lagi. Okay, so patah balik soalan ni. Bergerak sentiasa 6 unit dari titik A. Okay, A dekat sini. So, apa yang nak kena buat adalah, ni cikgu kena pakai jangka lukis. Sekejap Cikgu cuba habiskan semua soalan ni. Jangan risau, nanti cikgu akan bagi rehat sekejap. Sebentar. Okay, boleh lah ni. Cikgu copy dulu. Okay, cikgu paste kat sini. Okay, yang kedua tadi dia kata 6 unit dari titik A. So, awak kira lah.
letak awak punya jangka lukis tu dekat titik A. Okey, letak dekat titik A. Kemudian, okey, kira 6 unit, 6 kotak. Ha, ni tak payah ukur, awak kira je 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ke ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu nak adjust sikit. Ingat gambar ni. Okay, dekat sini kan. Ha, ni dah 6 kotak lah ni. So nanti awak lukis lah. Okay, ha, ni terkeluar sikit pun tak apa. Ha, sepatutnya bulatan. Okay. Sepatutnya bulatan. Dan sepatutnya dia kena ni kena ke ni? Sepatutnya dia kena yang ni. Ha, tapi sebab gambar cikgu ni dia tak berapa nak ni. Ha, so sepatutnya bentuk dia macam ni lah. Lepas tu label kan. Inilah locus untuk R. Ini locus. Oh, sorry. Cikgu adjust sikit bagi dia kena dekat B. Okay. So ni kita labelkan. Yang warna merah ni adalah locus untuk R. Oh, dekat situ dah ada label lah. So tak payahlah. Alright, 6 unit. Cikgu ni nak ukur ke 6 unit? Um, nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sebab ni dah bagi gambar. Okay. Soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga tadi dia kata. Okay, zoomkan. Locus bagi titik S yang bergerak dengan keadaan ABS sama dengan CBS. Okay, keadaan ABS, CBS. Kalau tengok gambar ni, dia ada garisan AB dengan CB. S tu tak ada. So, secara automatik, S ni adalah locus awak. Okay, locus bagi titik S. Okay, so kalau kita tengok gambar tadi. Okay, AB dekat sini. BC dekat sini. So, S awak akan jadi dekat tengah ni lah. So, nak lukis dia. Okay, guna jangka lukis. Pakai warna lain warna hijau lah. Okay, letak dekat titik B. Kenapa letak dekat B? Sebab B ni adalah pertemuan. Okay, pertemuan untuk kita kata Allah tak boleh pula. B ni adalah pertemuan antara garisan AB dengan BC. So dia dua garisan yang bertemu. Okay, so awak adjust. Okay, nak lukis ni tak payah ukur. Awak tak payah ukur pun. Cuma pastikan dia lebih separuh daripada garisan lah. Okay, contohlah katakan cikgu nak macam ni. Lebih kurang lah. Lepas tu lukis lah. Kejap. Sini satu. Dia sepatutnya macam ni. Okay, tapi sebab cikgu tak nak pening kepala, cikgu buat macam ni je. Cikgu tanda lengkuk sikit kat sini satu. Lepas tu dekat sini satu. Okay. Kompas. Sepatutnya awak kena buat satu lengkuk. Tapi awak macam ni pun dah boleh dah sebenarnya. Tak ada masalah. Sebab cikgu tak nak nanti dia keliru dengan locus R ni. Sebab dia akan suruh awak tanda dekat mana dia punya persilangan dia. Okay. Bila dah jadi macam ni, pindahkan yang tajam tu dekat yang baru tu. Okay. Kemudian, ingat awak jangan sekali-kali kepakkan dia. Jangan. Okay. Pindahkan pergi dekat C pula. Buat yang sama. Okay. Sepatutnya somewhere around here. Kita tanda dulu. Cuba padam sekejap yang ini. Okay, adjustkan balik. Dekat sini lah. Okay, so sepatutnya dekat sini. Adjust dulu. Dekat sini lah lebih kurang. Tandakan. Okay, kan awak nampak ni. Dia punya, apa ni kita kata? Um, dah nampak pertemuan ni. Nanti cantumkan. Pakai pembaris, nanti awak cantumkan. Cuba pakai warna hijau
Daripada B ni, pastikan dia kena. Cikgu buat lebih kurang tak tak cukup ruang. Ya, dah macam tu. So, ni lah locus S awak. Alright? So, yang warna biru ni locus Q, merah ni locus R, yang warna hijau ni locus untuk S. Okay, ni kita padam dia. Alright. Yang ini, tadi cikgu pesan, nak buat bulat boleh, tapi awak kena pandai tengok, awak kena hati-hati. Sebab nanti bila bila tiba soalan persilangan, awak akan pening. Ni locus yang mana satu ah? Mana satu nak kena tanda persilangan ya? Okay, so macam lah kita tengok. Seterusnya, tandakan persilangan antara locus Q dengan R menggunakan simbol X. So, dia nak awak tandakan X untuk persilangan Q dan R. Okay. Q dekat sini yang warna biru. R yang warna merah ni. Okay, carilah dekat mana pertemuan ni. Cikgu pakai warna hitam lah. Okay, pertemuan ni dekat sini. So, bulatkan. Lepas tu tandakan dia. Dah macam tu je. Okay, dia kena hati-hati nak tengok bentuk dia. Sebab kalau awak salah tanda, hilang 4 markah tu. Kadang-kadang boleh jadi 5, 6 markah soalan macam ni. Okay, so ini jawapan untuk muka surat yang kelima. Alright, settle. Ini selesai Boleh habis ke ni? Boleh, boleh. InsyaAllah. Okay, so sebelum kita sambung untuk bahagian yang seterusnya, kita ada satu lagi locus. Lepas tu kita boleh masuk bahagian bab 9. Bab 9 ni kacang je. Okay. Kita ambil rehat sekejap. Cikgu bagi dalam 5 minit. Ngam-ngam 3 suku kita sambung balik. So kita habis mungkin dalam 3.35 macam tu lah. Okay, so 5 minit short break untuk semua. Nanti kita sambung soalan muka surat yang keenam.
Testing, testing. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Kita sambung untuk soalan yang seterusnya. Untuk locus. Cikgu pergi laju sikit Muka surat yang keenam. Hmm, okey. Ini pada darjah di bawah. Menunjukkan garisan AB dengan panjang 5 cm. Okey, ni cikgu copy lah dulu soalan ni. Sebab nak kena pakai jangka lukis kan. So ni cikgu copy dulu. Letak dekat sini. Okay, lepas tu panjang 5 cm. Katakanlah. Kita anggap lah Kita anggap garisan yang cikgu buat ni 5 cm. Okay. Katakanlah ni 5 cm. Contoh. Okay. Itu kawana. Okay. So kita tengok kepada soalan. Okay. Raja menunjukkan garisan AB dengan panjang 5 cm. So awak anggap je ini sebagai 5 cm. Walaupun dia bukan 5 cm. Okay. Cikgu nak. Uh, kita nak cepat sikit. Okay. 5 cm. Pada raja bina lokus X yang sentiasa bergerak secara tetap, okey, 3 cm dari A. Ini syarat dia. Okey. Syarat tu maksudnya yang akan menentukan lokus awak kena lukis. So A, okey, ini adalah satu titik. So bila satu titik, lokus awak akan jadi bulatan. Apa-apa lakar dulu. Okey. So lokus awak ada bulatan. Dia macam ni Cikgu, saya tak boleh cikgu soalan macam ni dalam periksa macam mana cikgu. Cikgu selalu pesan, awak tahu benda tu. Okey, contoh macam ni. Mungkin awak tak cukup masa contoh. Okey, ataupun cikgu saya tulis dulu macam ni. Nanti baru saya lukis. Tapi it turns out tak cukup masa. Tulis dulu apa awak tahu dekat sini. Sekurang-kurangnya, kalau cikgu awak tanda kertas awak tu, mungkin dia tak boleh bagi markah dekat awak dekat sini. Tapi sekurang-kurangnya daripada empat ni dia tengok okey lah budak ni ada effort sikit. Okey, nak membantu kan. Okey, kita bagilah dia satu markah macam tu, satu atau dua markah. Sebab effort. Okey? Awak sendiri kena ada effort. Kalau awak tak ada effort, okey, awak biarkan kertas tu kosong, awak tak tulis benda yang awak tahu, so macam mana awak nak harapkan cikgu awak untuk tolong awak nanti? Okey? Ha, apa-apa tulis, apa awak tahu awak tulis dulu. Walaupun hanya contengan-contengan dekat sini, at least dia membantu awak. Okey? Alright. So, lukislah 3 cm dari A. So, pakai jangka lukis. Letak dekat A. Kemudian ukur 3 cm. Cikgu punya jangka lukis ni dia boleh ukur siap-siap. So, ni 3 cm. Cikgu letak dekat A. Lepas tu, buatlah bulatan. Mana tak keluar pula ni? Okay, lukis bulatan. Alright. Dan setiap kali lukis, jangan lupa labelkan dia. So, yang ini, locus X. Inilah, locus X. Okay. 3 cm dari titik A. So, awak buatlah macam ni. Sini sampai sini, 3 cm. Alright. So, yang A ni dah settle. Okay. Seterusnya. Locus untuk Y bergerak jarak yang sama dari titik A dan titik B. Ini awak ada dua titik. Okay. Cari perkataan dari. Awak akan nampak syarat dia. So, ini dua titik. So, bila nampak dua titik, ingat garisan dia akan jadi. Okay, dua titik. Satu garisan. Ini garis lari serenjang. Sorry. Dia bukan yang tadi cikgu tulis ni tadi. Mana satu dia bukan selari Sorry. Dia serenjang. Satu garis serenjang. Bukan selari. Alright? 90 darjah lah maksudnya. Okay. Mana tadi? Okay. So, dari titik A dan B. So, letaklah dekat sini. Okay, letak dekat A. Jarak yang sama. Cikgu pakai warna biru Okay. So, awak adjust. Okay, ni. Okay. Kepakkan dia. Awak buka. Pastikan dia lebih daripada separuh sekurang-kurangnya. Okay, so apa awak kena buat? Okay. Tandakan dia punya lengkuk tu. Lengkuk tu kena tunjuk. Sini satu. Lepas tu bawah satu lagi. Okay, lepas tu pindahkan pergi ke B. Buat yang sama juga. Ini cikgu tak ada ukur pun.
Okey, tandakan. Sini lengkuk satu. Pindahkan. Okey, letak dekat A balik tadi. Cikgu adjust balik Eh, sorry. Panjangkan sikit. Sekejap. Panjangkan sikit. Satu, satu. Kita buat kat B. Okey, tandakan. Dah macam tu je. Ni tak payah ukur sebab dia kata jarak yang sama. Dia tak bagi nilai. So, awak buat macam ni. Lepas tu, gariskan guna pembaris. Cikgu pakai warna merah. Okey, gariskan. Ni gambar cikgu tak tepat. Sepatutnya bulatan ni, sepatutnya bulatan ni dia dekat sini. Okey, so ni kita labelkan locus Y. Okey, cikgu adjust lah Cikgu adjust. Bagi awak nampak. Sekarang tak nampak susah pula. Sepatutnya awak akan dapat macam ni bentuk dia. Sepatutnya awak dapat macam ni. Okey. So, bila dah dapat macam ni, pergi soalan yang kedua pula. Tandakan X untuk persilangan. So, persilangan dekat sini lah. Sini satu, tandakan X. Sini satu lagi, tandakan X. Dah, 4 markah. Macam tu je. Alright? So, ni cikgu adjust sikit lah. Sebab cikgu punya gambar ni, dia kecil. Alright? Oh, sorry. Kejap betul. Okay, so inilah lebih kurang bentuk dia macam ni. Kenapa dia macam ni? Okay, so settle untuk muka surat yang keenam. Okay. Seterusnya, laju sikit. Soalan bab yang ke-9. Okay, ini bahagian last. Cikgu cuba habiskan. Okay. Bab 9, tukarkan persamaan kepada bentuk-bentuk yang diminta. Allah ni senang je. Okay. Kalau diminta dalam bentuk am, okay, bentuk am ni awak kena ingat, okay, belah kanan mesti sama dengan kosong. Pandang balik. Awak pindahkan semua belah kiri. Pindah semua pergi kiri. Kemudian belah kanan mesti sama dengan kosong. Ni basic algebra je. Okay, so asal dia yang ini. 2x sama dengan y tolak 8. Dia nak dalam bentuk am. So, pindahkanlah 2x. Y tolak 8 ni pindah siap-siap. Okay, tambah jadi tolak. Tolak jadi tambah. Sama dengan kosong. Dah, settle. Macam tu je. Okay. Syarat dia mesti belah kanan ni mesti sama dengan kosong. Belah kanan ni mesti sama dengan kosong. Alright, so ini jawapan untuk soalan B1. B2, bentuk kecerunan. Bentuk kecerunan, awak mesti pastikan persamaan awak ikut formula ni. Y sama dengan M dengan X, lepas tu dengan C. Okay. Kalau awak dapat dekat sini, tengoklah C awak dapat berapa. Okay. So, cikgu salin balik. 2x tolak Y. Sorry. 2x sama dengan Y tolak 8. Okay. Yang ini pindah lah. Awak nak pindah mana-mana dulu pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Kalau cikgu pindahkan. Cikgu salin balik yang ini. 2x tolak Y tambah 8 sama dengan kosong. Okay, cikgu nak bentuk kecerunan. Bentuk kecerunan. Belah. Apa ni orang kata? Belah kiri mesti Y. Okay, tapi masalahnya dekat sekarang sini. Y ni negatif. Tak apa. Kita biarkan dulu. Negatif Y sama dengan 2x dengan 8 ni pindah sebelah balik. Negatif 2x. Negatif 8. Okay. Ingat Y mesti positif.
Sekarang ni awak ada negatif Y. So bahagilah semua ni dengan negatif 1. So dia akan jadi Y sama dengan 2X tambah 8. Okay, so ini jawapan untuk yang kedua. Okay, ini yang bercantum, nombor yang bercantum dengan X, ini adalah nilai M awak. M tu kecerunan. Okay. Kalau C ni apa cikgu? C ni adalah paksi Y. Okay, dekat mana garisan tu bertemu? Contoh, coba cikgu tukis macam ni. Okay, graf dia akan jadi macam ni lah. 2X tambah 8. So, Y cikgu dekat 8. Okay, 2X tambah 8. Kecerunan 2. Kecerunan positif. So, dia akan naik ke atas. Lebih kurang macam ni lah. Okay, ni lakaran je. 2X tambah 8. Dah macam tu. Okay. Kalau kecerunan positif, dia memang akan ke atas, ke kanan. Kalau kecerunan negatif, dia akan ke bawah. Okay? Cikgu tak sempat nak cover yang ni detail. Nanti ada masa insyaAllah kita akan apa ni? Pergi detail. Sebab SPM pun akan jumpa lagi soalan ni. Okay. Soalan yang ketiga, bentuk pintasan Allah. Bentuk pintasan mesti ditulis dalam bentuk X bahagi A tambah Y bahagi B sama dengan 1. Belah kanan awak mesti 1. Wajib. Salin balik persamaan tadi. 2X sama dengan Y tolak 8. Okey. Belah kiri mesti ada X dengan Y. So, pindahkan 2X tolakkan dengan Y sama dengan negatif 8. Belah kanan mesti 1. So, ini kan negatif 8. Awak jadikan dia 1. Okey, nak jadikan 1, bahagilah semua ni dengan negatif 8. Okey. So, awak akan dapat jawapan akhir dia adalah X bahagi negatif 4. Negatif, negatif jadi positif. Negatif bagi negatif positif. Y per 8 sama dengan 1. Dah, settle. Okey. Saya tengok dulu point dia. Sebentar, sebentar. Apa maklumat yang dibagi dekat sini? Pintasan X, pintasan Y. Okey. Kalau soalan tanya, dibagi formula macam ni kan? Lepas tu soalan tanya. Nyatakan nilai bagi pintasan X dan pintasan Y. Senang aje. Salin balik nombor dekat bawah tu. Pintasan X awak negatif 4. Pintasan Y awak adalah 8. Okey, kalau ditanya nilai pintasan. Okey, so ingat bentuk ni. Bentuk arm, bentuk arm belah kanan mesti kosong. Bentuk arm ni macam kita buat algebra biasa. Okey, bentuk kecerunan mesti ikut formula. Belah kiri mesti Y. Kecerunan darab X tambah C. Bentuk pintasan, dia akan jadi bentuk pecahan. X bahagi A tambah Y bahagi B sama dengan 1. Belah kanan wajib 1. No compromise on this one. Okay, 3 markah. Okay, laju sikit Soalan seterusnya. Allah. Persamaan serentak. Okay, boys and girls. Ini sebenarnya awak dah belajar masa tingkatan 1. Okay. Kaedah ganti, kaedah penghapusan. Okay. So, kalau awak masih tak faham lagi kaedah ganti dengan kaedah penghapusan, awak boleh cuba buat balik tingkatan 1 punya soalan. Sebab dia benda yang sama. Okay, benda yang sama. Cikgu nak terangkan detail pun masa tak banyak ni. Okay, tak apa. Cikgu akan tunjukkan. Okay. Selesaikan persamaan serentak berikut. Okay, kita ada dua teknik. Teknik pertama, kadang-kadang soalan suruh guna kaedah ganti. Yang teknik kedua, soalan suruh guna kaedah hapus. Okay. Ini sebiji sama macam tingkatan 1 punya. Tak ada apa pun yang berbeza. Cuma awak kena tulis jawapan akhir tu dalam um, kita kata bentuk koordinat. Ini biasanya guna kaedah ganti dan hapus untuk cari titik persilangan antara dua garisan.
Okay, so kita pergi teknik ganti dulu. Cikgu pakai warna merah. Okay, cikgu salin balik X tambah 3Y sama dengan 2. 3X tolak 2Y sama dengan 17. Okay. So, kalau soalan kata guna ganti, awak kena guna teknik ganti. Kalau soalan kata guna kaedah penghapusan, guna kaedah penghapusan. Okay. Tapi cikgu, saya tak faham kaedah penghapusan. Saya tahu teknik ganti je. Dalam peksa saya buat teknik penghapusan je boleh cikgu. Awak mungkin takkan dapat markah penuh. Tapi ikut cikgu awak kalau dirasa nak bantu, dia mungkin akan bagi. Okay. Mungkin awak tak dapat markah dekat jalan kerja. Tapi awak mungkin akan dapat markah satu ataupun dua dekat jawapan akhir. Alright? Okay. So, kaedah ganti, okay, kita fokuskan soalan ni. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Syarat dalam kaedah ganti, awak pilih mana-mana persamaan untuk cipta persamaan yang baru. Pilih yang senang lah. Kalau dalam kes ni, cikgu tak nak terangkan detail sebab kita nak cepat sikit. Dalam kes ni, cikgu akan ambil nombor satu ni, cikgu akan ubah dia kepada X sama dengan 2 tolak 3Y. So, yang baru ni akan jadi persamaan nombor 3, cikgu. Okay, ini yang baru. Bila awak dah dapat nilai persamaan yang baru tu, gantikan. Okay, gantikan persamaan nombor 3. Masukkan dalam persamaan yang awak tak sentuh. 3 ni asal dia daripada nombor satu. So, awak tak boleh masukkan dalam nombor satu balik. Awak kena masukkan dalam persamaan yang awak tak sentuh. Nombor 2 lah. Okey, masukkan dalam yang tak sentuh. Itu syarat dia. Okey, kemudian gantilah. Kan X ni sama dengan 2 tolak 3Y. So, huruf X ganti dengan persamaan ni. So, dia akan jadi 3. X sekarang dah jadi 2 tolak 3Y tolak 2Y sama dengan 17. Lepas tu sup-sap lah macam biasa. 3 darab 2, 6. 3 darab negatif 3, negatif 9Y. Tolak 2Y sama dengan 17. Okey, selesaikan mana boleh selesaikan. Hutang 9, hutang 2. Awak akan dapat negatif 11Y. 6, bawa pergi sebelah. 17 tolak 6. Dekat sini awak akan dapat 11. Awak nak cari nilai Y. So, pindahkan Y sama dengan. Ini hati-hati Ni ramai student suka buat salah. Cikgu, saya nampak sini negatif 11Y. Saya pindahkan dia akan jadi tambah 11. Salah ya, cik abang, cik akak. Okay, kalau awak buat macam ni, maksudnya awak kena recap balik tingkatan satu punya. Jangan buat salah. Sepatutnya dah masuk nanti form 4, form 5. Soalan macam ni tak boleh salah lagi dah. Okay. Tukar simbol pun tak kerti-kerti lagi. Tak boleh. Jangan buat macam tu. So, jangan buat macam ni. Memanglah dekat sini negatif. Betul. Tapi, ini kan nombor gabung dengan huruf. Bila nombor awak gabung dengan huruf, dia adalah operasi darab. Awak pindahkan, dia akan jadi operasi bahagi. So, Y sama dengan 11 bahagi negatif 11. Dapat jawapan akhir. Y sama dengan K negatif 1. Ha, macam tu. Laju. Cikgu kena pergi laju sikit. Okay. Seterusnya, dah cari nilai Y, guna nilai ni untuk cari X. Okay, awak nak guna nombor satu boleh. Nak guna nombor 2 boleh. Nak guna nombor 3 boleh. Tapi kalau cikgu akan guna nombor 3. Sebab cikgu nak cari X. So, cikgu tak payah nak pindah-pindah lagi dah. Okay, so cikgu kat sini. Ganti, okay, nilai Y dalam nombor 3. Okay, persamaan nombor 3 tadi adalah X sama dengan 2 tolak 3Y. Kan awak dah dapat nilai Y sama dengan negatif 1. So, gantilah. X sama dengan 2 tolak 3 darab negatif 1. So, jawapan akhir awak akan jadi 2 tambah 3. So, jawapannya 5.
Okey. Tak habis lagi. Bila dikata titik persilangan, okay, titik persilangan mesti koordinat lah X, Y. So, awak tulis jawapan awak sebagai 5 dengan koma -1. So, ini jawapan akhir. Alright? Settle untuk yang teknik ganti. 335. Oh, laju ni cikgu ni. Alright? 335. Okay, masih boleh lagi ke kalau cikgu nak habiskan? Ke? Cikgu dah tak boleh dah cikgu. Dah penuh sangat dah cikgu. Boleh sikit. Boleh sikit. Okay, cikgu, kita habiskan sikit. Okay. Ini kaedah ganti Okay, kalau kaedah hapus, dia sama je, lebih kurang. Okay, kalau kaedah hapus, dia macam ni. Cikgu salin balik soalan ni. Cikgu cuba habiskan. Okay, kalau dia kata gunakan kaedah hapus. Okay, kalau kaedah hapus, kalau macam ni senang lah. Pilih huruf yang awak nak hapuskan dulu. Dalam kes ni, cikgu nak hapuskan huruf X. Okay, sebab X ni, okay, senang untuk cikgu. Okay, X, ini 3X. Okay, cuma beza dia, atas ni X, bawah ni 3X. So, awak kena samakan. Okay, jadikan dia 3X. Huruf yang awak nak hapuskan, okay, huruf yang nak dihapuskan, okay, mesti sama. Okay, sini X, sini 3X. So, awak kena buat ini, awak kena darab semua ni dengan 3. Okay, so awak akan dapat yang ini adalah 3X tambah 9Y sama dengan 6. Okay, sekarang ni dah sama. Cikgu salin balik. 3X tolak 2Y sama dengan 17. Dah sama. Okay, langkah yang kedua. Okay, awak nak hapuskan dia, awak mesti jadikan dia kosong. Jadikan kosong. Sini 3X, sini 3X. Awak nak hapuskan dia, awak kena tolak lah. Okay, so dia akan jadi 3X. Ni cikgu tulis detail. 3X tolak 3X. Okay, tambah 9Y tolak kurungan negatif 2Y sama dengan 6 tolak 17. Hati-hati dekat sini. Oh, sini dah ada negatif, cikgu. Saya tak payah tulis negatif. Salah. Ini yang asal. Ini yang awak pergi tambahkan. Ini dah jadi kosong. Cikgu bulatkan ni dah jadi kosong. So, cancel lah. So, yang tinggal 9Y. Negatif darab negatif. Awak akan dapat positif. 2Y sama dengan. Ni kan dah sama macam ganti tadi. Awak akan dapat nilai dia adalah negatif 11. So, awak dapat 11Y sama dengan negatif 11. Pindahkanlah. Y sama dengan negatif 11 per 11. Dapat jawapan dia negatif 1. Okay. So, bila dah dapat nilai, buat yang sama macam kaedah ganti. Okay. Ya, langkah seterusnya, okay, ganti nilai Y okay, dalam mana-mana persamaan. Ini contohlah. Awak nak ambil nombor 1 boleh, awak nak ambil nombor 2 pun boleh. Sepatutnya jawapan akhir awak tetap akan dapat X sama dengan 5 juga sepatutnya. Dan jangan lupa, tulis dalam bentuk koordinat. Okey, dah macam tu je. Lagi 2 muka surat ni, cikgu tak sempat nak cover. Okey, tapi tak apa. Uh, Cikgu mungkin akan share lah jalan kerja dia untuk 2 page ni. Okay, kalau ada yang join lagi untuk esok, insyaAllah jangan risau. Esok soalan lebih kurang sama. Ada yang sama macam ni. Okay, so itu saja untuk hari ini. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, Gu. Sama-sama.